Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya raikan, penceramah kita pada pagi ini, Fadil Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, semoga pagi kita ini dalam keadaan yang baik-baik saja insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan sambung kuliah bedah kitab, bedah buku, kuliah tenang dengan ujian, dan telah sampai ke bab yang ke-8, yakni sebab dan punca fitnah atau ujian dalam agama insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya menyambut Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit untuk menyampaikan perkongsian kepada kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Alif selaku pengacara majlis, semua pengarah dan semua warga kerja Pusat Islam USM, muslimin dan muslimat, para peserta, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 25 November 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam sebuah buku yang kecil yang saya kira sebagai nota perbincangan. Nama dia Tenang dengan Ujian. Buku ni kecil je. Mudah-mudahan walaupun dia kecil ada manfaatnya insya-Allah untuk kita jadikan suatu perbincangan ataupun tajuk perbincangan. Perbincangan itu boleh dipanjangkan dan boleh diluaskan lagi. Tapi sebagai tajuk asas kepada perbincangan kita, iaitu di bawah tajuk Tenang dengan Ujian. Jadi Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita belajar dalam siri-siri yang lepas, iaitu kita hidup atas dunia ini tak lari daripada ada ujian. Mesti ada cabaran. Bila ada ujian dan ada cabaran, maka dalam dunia Islam ini kita diajar oleh Allah Azza wa Jalla dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kena kenal apa itu ujian. Apa itu penyakit. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja, yang bertugas di hospital ini, sudah pastinya isu mengenali punca penyakit menjadi agenda utama. Menjadi agenda utama, kerana itu bila kita pergi awal-awal lagi, dia akan cek dulu. Yang pertama, tengok suhu. Tengok tekanan nadi kita, denyutan jantung kuat tak kuat, nampak macam stabil tak stabil. Itu di antara perkara yang awal yang diperiksa. Kemudian kalau naik darjat sikit, pergi ambil teh air kencing dulu. Kemudian pergi tengok dia punya darah dan sebagainya. Kita kata itu di antara nak mencari punca penyakit. Sebelum diberi ubat, kita kena cari punca dulu. Kalau tidak, kalau langsung orang datang je cakap, sakit apa? Pakcik, sakit apa? Demam. Langsung bagi ubat. Tak tengok dulu keadaan dia, tak semak dulu suasana dia, maka kita kata itu satu kecuaian ataupun seorang doktor ahli perubatan yang tidak begitu bertanggungjawab. Sebab belum apa-apa lagi dah bagi kepada orang ubat sebelum dia tahu penyakit. Maka dalam kita hari ini, bila kita nak tengok ujian, kita kata ujian itu dalam bentuk apa?
Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dalam siri-siri yang lepas kita dah baca banyak dah. Kan? Ujian dalam kehidupan itu bermula dari mana? Kita telah lalu dalam bab yang ke-6, fitnah ujian melalui harta, keluarga dan masyarakat. Kan? Kita ada banyak. Kemudian bagaimana akhlak ketika menghadapi ujian. Alhamdulillah. Jadi kita tengok sekarang ni sebab dan punca fitnah dan ujian dalam beragama itu apakah sebab? Kita cari dan insya-Allah kita cuba bagi solusi ataupun penawar kepada penyakit yang kita hadapi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita dalam perbincangan yang saya kira yang ringkas lah. Nak panjang macam mana tak? Cuma di akhir perbincangan nanti insya-Allah kita akan beri peluang kepada para peserta sekalian untuk bertanya ataupun mengemukakan soalan dan perbincangan insya-Allah. Jadi perbincangan kita ni kata orang biar dua hala lah. Ada penceramah, ada yang bertanya, ada pencadang dan ada juga orang yang memberi cadangan ataupun ulasan. Kita kata dalam hidup kita ni tak lari. Tapi sebagaimana kata di para pendakwah, ujian tu dua. Ujian dalam hidup ni dua. Satu dia panggil ujian kehidupan. Ujian susah senang. Ada kalanya kita susah, kerja tak ada, rezeki sempit. Walaupun memang Tuhan janji rezeki itu ada setiap orang. Tapi payah nak dapat rezeki. Musim-musim COVID ni, Allah, ada kedai yang terpaksa kena tutup. Kata orang istilah orang sekarang, gulung tikar dah. Baru je buka kedai, dah kena gulung tikar dah. Allahu Akbar. Sedih juga kita. Jadi ada orang yang baru buka tikar. Kita kata rezeki tak sama. Ada orang yang peniaga ni kesempitan hidup dalam waktu COVID. Dan ada juga orang lain pula, Masya Allah terbalik. Dia kata, Alhamdulillah, zaman COVID ni lah Allah hantar mari rezeki min haitsu la yahtasib. Dia jual barang-barang makanan, jual kerupuk, jual daging perap, jual macam-macam lah. Yang penting, laku belaka apa yang dijual. Lebih-lebih lagi yang menggunakan, dia panggil pendekatan mazhab COD ni. Mazhab hantar ke rumah ni. Allah, mesti orang COVID ni orang tak berani nak keluar. Bila ada COD, laku lalu. Jual lah apa saja pun. InsyaAllah perkara itu akan dibeli oleh orang. Ada orang jual, ada je pembeli. Kita kata itulah di antara kehebatan janji Allah Ta'ala kepada rezeki kita. Jadi ada orang diuji dengan keluarga. Dia sihat, keluarga pula sakit. Ataupun kita baik-baik, keluarga pula buat masalah. Ada orang diuji dengan kawan-kawan. Tapi yang beratnya, para jemaah sekalian, ujian yang dihadapi melalui agama. Dia kata al-imtihan ataupun ikhtibar fi din hadza qawi. Karena itu kata pendakwah, kesalahan peguam membela anak guamnya akan masuk penjara. Kesalahan peguam pergi ke mana? Pergi ke penjara. Tapi kesalahan dalam agama, salah memilih guru, salah berguru, salah mencari manhaj. Orang ikut Quran dan Sunnah, kita ikut benda lain. Maka orang ni ke neraka, na'udzubillah. Jadi kata-kata, yalah atas dunia pun kita tak mau. Kita nak aman-aman, nak tenang-tenang. Supaya setiap kita ni berada dalam keadaan aman damai, tidak ada perkara yang tidak baik dalam dunia ni. Tapi itulah suasana yang berlaku kepada kita secara realiti di alam nyata yang kita hidup sekarang ni, para jemaah sekalian. Baik. Sekarang ni kita pergi ke kitab kita. Tuan-tuan boleh tengok kitab. Tengok kitab kita tu. Apa yang ada dalam kitab. Bagi ada yang ada buku ni. Buku tenang dengan ujian ni. Tengok muka surat 83. Muka surat 83 ya. Perbincangan dalam bab ini masih berkisar tentang fitnah. Kita dah faham dah dalam sini lepas apa makna fitnah, apa makna ujian. Sebelum ini adalah berkenaan fitnah yang menimpa ke atas diri kita sendiri, sama ada ujian melalui tubuh badan, keluarga, anak, isteri, harta, pekerjaan, sahabat handai, rakan kawalan, jiran, tetangga dan sebagainya. Maknanya
Semua itu adalah ujian kalau tak kena cara. Dia kawan boleh jadi lawan. Teman boleh jadi musuh. Suami isteri yang berkasih sayang boleh bercerai. Anak yang disayangi, yang dididik dari kecil boleh jadi anak derhaka. Jadi ada je perkara-perkara yang kita rasa perlu sangat para kita semua ni berfikir bagaimana nak menghadapi ujian ini. Sebab-sebab fitnah. Kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripadanya. Adalah terlalu banyak dan luas skupnya. Di sini hanya akan disebut beberapa sebab yang besar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sebahagian daripada kita pada hari ini. Sebab itu banyak, tapi kita ambil yang beberapa sebab je dengan masa yang terhad dan dengan masa yang sesuai kita ini, insya-Allah. Punca yang pertama, mengikut hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Dalam bahasa kata ittiba'ul hawa dan mempunyai niat yang rusak. Allahu Akbar. Jadi kita kata manusia ni kalau ikut hawa nafsu. Nafsu ni apa makna hawa? Apa makna hawa? Hawa ni panggil kecenderungan hidup kita ni. Kita ni hidup secara nyata lah. Di mana-mana saja kita berada, para peserta sekalian, pasti kita nak mewah, kita nak senang, kita nak besar pangkat, kita nak kehidupan yang bahagia, kita kata tidak jadi masalah. Tetapi nafsu itu perlu dikawal. Nafsu itu perlu dikawal. Sebab apa nama dia hawa? Ittiba'ul hawa. Hawa tu dia kait dengan nafsu. Sebab kata Imam Sya'bi, tulis kata-kata ulama salaf ni, Imam Sya'bi dia kata innama summiyal hawa'u hawa, dinamakan hawa tu hawa li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Allahu Akbar. Karena dia akan menghumbankan tuan dia, orang ikut dia ke dalam neraka. Maka sebab itulah bahayanya kita ikut hawa, maknanya ikut kehendak nafsu. Tidak berdasarkan kepada panduan ilmu. Tidak berdasarkan kepada panduan syarak. Tidak berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan ikut hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Kita dua je, sama ada kita ikut hawa, kita ikut Al-Quran, ikut wahyu, atau ikut nafsu. Itu dia panggil hawa. Hawa ni dalam bahasa Arab, waw, ya. Itu hawa yang tak baik. Adapun nenek kita, tuan-tuan kena ingat, nenek kita nama dia Hawa. Hawa, waw, ya tak ada titik. Hawa. Itu dia panggil hawa atau maaf. Ha, waw, alif. Ha, waw, alif, amzah. Hawa. Itu makna nenek kita. Kalau hawa nafsu ni, ha, waw, ya tak ada titik. Hawa dengan hawa lain. Cuma bila tulisan Melayu ni, dia jadi satu je. Hawa nafsu. Jadi itu jadi masalah kita. Sebab tu kita, kalau dalam bahasa-bahasa istilah, para pelajar sekalian, kita kena kekalkan. Kekalkan dengan apa? Kita kena kekalkan dengan tulisan asal dalam bahasa Arab tu, hawa. Kalau tidak, dia jadi lain macam punya. Baik, itu dipanggil, maka bila ada kehendak nafsu yang diikuti sentiasa, maka ketika itulah manusia ni akan duduk dalam suasana yang terumbang-ambing, yang dia tak tahu nak pergi ke mana. Sebab itu kata di ulama, ahli pendidikan hati, dia kata apa? An-nafsu kat-tifli. Tulis kata-kata ni sikit. An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftimhu yanfatimi. Kata-kata ini menarik tuan-tuan. Saya suka ulang kata-kata ini. An-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni ibarat seperti baby. Anak kita, anak kecil kita lah, baby kita tu. Kan? Anak kita tu, budak-budak suka menyusu. Tapi puan-puan, ibu-ibu yang bekerja ni, berapa hari kita bagi susu dengan anak? Ini cara realiti ni. Hari ni kita buat kempen menyusu pula. Kan? Kempen menyusu. Berapa hari kita punya menyusu anak? 2 minggu mungkin. Ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Oi dia tu Ustaz, saya selagi tak cukup 2 tahun menyusu. Alhamdulillah. Ada orang yang terpaksa kena kerja jauh. Travel sana sini, maka dia terpaksa kena lepas susu awal. Maka kata di ulama,
An-nafsu katifli. Nafsu kita tu macam kanak-kanak. Baby. In tuhmilhu syabba ala. Birrada. Kalau kamu biar dia membesar sampai naik gigi pun, nak menyusu juga. Kan? Berjalan dengan mak pergi supermarket, dia tarik tangan mak. Apa? Nak pek, contohnya nak susu. Tapi wa in taftimhu yang fatimi. Kalau kamu lepaskan susu, dia lepas. Boleh je anak kita. Lepas 2 minggu, mak dia kata kita kena bagi dua. Susu badan dengan susu mak angkat. Mak angkat mari dari mana? Mari daripada Australia contohnya. Gitulah keadaan kita. Kata di para ulama Islam, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in taftihu yang fatimi. Mana kalau kita kata, kita sekarang ni alhamdulillah, kita sudah belajar dengan kita sudah tahu kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh nafsu. Maka kita kontrol, kita kawal lah. Jadi dalam kitab ni kata, dan tengok dalam buku kita ni, firman Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid. Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah. Khalifah dengan makna penguasa. Kita tak perlu kata kita ni khalifah Allah. Sebab kita bukan ganti Allah. Khalifah tu makna penguasa yang Allah Ta'ala beri kepada kita tugasan untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah Ta'ala. Jadi jangan kata bila kita dapat pangkat, lupa diri, lupa daratan, lupa segala-galanya. Allah Ta'ala beri pangkat kepada kita. Boleh jadi menteri ke, jadi menteri besar ke, jadi menteri perdana ke, apa saja. Ya Allah Ta'ala nak tengok kamu makmurkan muka bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian, maka berilah keputusan hukuman di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Mu jangan ikut hawa nafsu. Allah sebut pada siapa tu? Nabi Daud. Kalau Nabi Daud diberi peringatan, bagaimana dengan kita yang tidak Nabi, yang tidak Rasul, yang tidak ada apa-apa kecuali seorang hamba yang fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sudah tentu kita sangat-sangat berhak untuk mengingati wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kamu akan tersesat daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Jadi ayat ini kata di ulama tafsir, ayat ini mengajar kepada kita, Allah Ta'ala sebut pada Nabi Daud alaihissalam. Tapi Nabi Daud ni Nabi. Nabi Daud tu Nabi. Dia diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla supaya berlaku adil. Untuk maklumatlah para peserta sekalian, Nabi Daud ni dia lain dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sudut jawatan. Nabi Daud dia Nabi. Dia juga hakim, dia juga penguasa. Kalau anak dia lagi besar, anak dia kerajaan Mulku Sulaiman lagi besar. Di antara Nabi yang dua beranak jadi Nabi. Dua-duanya penguasa yang hebat, iaitulah Sulaiman dengan ayahnya Daud. Maka Nabi Daud diberi peringatan supaya jangan ikut nafsu dalam menjatuhkan hukum. Sebab apa? Kalau kita ikut nafsu, makna kita akan tidak telus, tidak adil di dalam pelaksanaan hukum yang kita buat. Maka para jemaah sekalian, itu yang pertama, bahayanya tidak berlaku adil, ikut hawa nafsu ni, hilang sifat keadilan. Hilang sifat ketelusan. Hari ini saya tak nak pergi jauh lah. Kita tak usah duk fikir, tak payah pergi ke parlimen, tak payah gimana, kita pergi ke pejabat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kerja pejabat. Dalam pejabat kita ada jawatan ke tidak? Ada jawatan. Sama ada bos pejabat, ketua pejabat, ketua sektor, ketua bahagian, apa saja ketua,
sudah pasti kita akan menjaga beberapa orang di bawah kita. Maka kalau kita ikut nafsu, kita akan bagi laporan baik, rekod cemerlang kepada siapa? Kepada orang yang kita suka dan kita sayang. Tentu kena ingat, oh dia ni okey, my friend this, ini kawan saya ini orang yang saya sayangi, ini orang. Jadi kita akan apa? Kita akan mula berfikir untuk nak naikkan orang kita. Itu ikut nafsu. Habis macam mana tak mau ikut nafsu? Tak ikut nafsu, tuan sebagai pegawai, puan sebagai ketua, bagilah penilaian kepada masyarakat dengan nilaian yang baik. Dia buat kerja sungguh, kita rekod dia sebagai pekerja yang cemerlang. Sebagai pekerja yang dedikasi. Kata orang dedikasi. Ada setengah orang ni dedikasi. Ada juga macam tu. Kalau yang dedikasi tu yang jadi masalah. Itu ikut hawa nafsu dia. Kenapa dia naik pangkat? Sebab daddy dia bagi. Daddy dia kasih. Kita tak nak. Kita kalau orang naik pangkat dia sebab apa? Bukan kerana dia bodek kita, dia naik pangkat dengan sebab kelayakan yang ada pada dia. Ini kita. Baik, itu dia panggil dari sudut Nabi Daud. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, ayat Quran yang kedua tengok dalam buku kita ni. Ya, ayat cerita Daud tadi Suratul Sad. Suratul Sad ayat 26. Kita pergi kepada ayat yang kedua, surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini masalah besar. Dia panggil bertuhankan hawa nafsu. Hak yang nafsu nak jadi belakang. Kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, membiarkannya wa adallahu Allah ala ilmin, biarkannya dalam kesesatan tu berdasar ilmu. Yang ada buku tanda sikit. Membiarkannya dalam kesesatan dengan ilmu. Ini yang kita takut ni. Surah Al-Jasiyah. Maknanya orang ni tahu benda benar. Tahu benda salah. Amalan yang awak buat ni ambil di mana? Duk mengajar orang kampung ni hakikat makrifat yang pelik-pelik ni. Oh, dia kata ini ilmu laduni. Ilmu mari terus daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah bagi ilham kepada saya bahawa saya sekarang ni sudah naik darjat makrifat, tak payah solat. Wey, inilah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu punca ajaran sesat ni mari dari mana? Mari daripada pengikut hawa nafsu yang mereka cerita sendiri ibadat dia, peraturan dia. Cukup berbahaya. Bagaimana kita nak keluar daripada ini? Dia panggil bahaya dari sudut agama. Sekarang ni orang duk tular video orang yang mengaku makrifat. Tak kira lah makrifat ke mak lipat ya sebenarnya. Bukan makrifat, mak lipat nama orang ni. Dia lipat je. Agama ni solat tak perlu. Ada yang teruk lagi syahadah pula, tinggi-tinggi darjat dia tu macam bertaraf Tuhan dah. Masya Allah. Jadi kita kata itulah pengikut hawa nafsu. Apabila dia dua ya jalan ni. Sama ada kita ikut wahyu atau ikut nafsu. Tengok dalam buku, hawa nafsu ialah sesuatu yang membuatkan seorang menjadi buta dan tuli. Dia akan melihat perbuatan mungkar seperti satu kebaikan dan perbuatan baik sebagai satu kemungkaran. Bahaya sekali. Sebab apa ni? Baik ni. Walau benda tu mungkar. Sebab dia nilai sesuatu itu ikut hawa nafsu. Ataupun dia nilai agama mengikut pasar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Kita nak pergi pasar ni, kita nak pergi beli, contohlah nasi lauk pagi. Saya nak beli nasi lauk pagi. Di mana ke tempat yang kita rasa sedap? Di mana ke tempat yang sedap? Kita tak biasa di sini. Kalau kita biasa tak apa, kita tahu. Oh, kedai ni. Makcik ni dia punya nasi lemak dia sedap. Cukup dia punya rasa. Makcik ni nasi dagang dia sedap. Contohnya. Tapi kita tak tahu. Macam mana kita nak ikut? Bila tak tahu, kita akan berjalan tengok di mana ke tempat orang ramai. Tengok orang beratur panjang beli nasi. Kata ni sedap. Kita pun ikut juga bersama dengan mereka. Sebab dalil dianya orang ramai. Bila kita pergi,
Sudah beli balik tak sedap. Rupanya bila tanya, kenapa ramai kedai ni? Kedai nasi yang masyhur tu tutup hari ni. Kedai ni je buka. Subhanallah. Tapi kita sudah terpedaya. Sebab bila kita tengok orang ramai, kita terpedaya kata, rupa-rupanya kita tidak menilai orang. Kita tak nilai orang dengan raca keimanan, dengan ilmu, tapi kita nilai dengan sebab kita tengok orang. Nafsu kita kata, orang ramai itulah yang betul. Itu analogi yang mudah. Baik. Untuk menjelaskan ayat cerita Nabi Daud, cerita ayat ni, ayat Jasiyah ni, maka kita akan lihat kepada huraian para ulama, sesiapa yang mahu menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dia mestilah benar-benar berilmu dan mahir tentang apa yang disuruhnya. Kita nak ajak orang, kita nak larang orang, kita kena tahu ilmu yang kita nak. Mengetahui juga apa yang telah ditegah daripadanya. Berlembut dan berbelas kasihan dalam perkara yang disuruhnya, dan dalam apa yang ditegahnya, wajib mempunyai ilmu sebelum bertindak, berhati-hati dan berlemah lembut ketika beri arahan dan juga selepas membuat arahan. Itu asal lah. Sekiranya dia bukan seorang yang berilmu, dia tidak akan mampu mempertahankan sesuatu yang dia tidak tahu ataupun tidak mahir tentangnya. Jika dia telah berilmu tapi tiada sikap belah kasihan serta berlembut, dia ada ilmu tapi kasar, maka dia ibarat seperti seorang doktor yang tidak mempunyai sifat ini. Dia akan berkasar ke atas pesakit dan pesakit tidak akan mendapat menerima manfaat daripadanya. Kita ni kadang-kadang, sebagaimana ulama psikologi kata, orang sakit mari klinik kita ni, dua ya ubat dia. Ubat yang pertama, senyumnya doktor, senyumnya pegawai perubatan itu telah meruntuhkan beberapa tahap dia punya kesakitan. Dia mari tengok doktor senyum. Dia duduk kat rumah dia asyik kena marah anak dia. Mak ni banyak kerenah lah. Lah orang tua ni banyak masalah. Contohnya, bila pergi klinik, Masya Allah, doktor sambut dia dengan senyum. Ahli-ahli perubatan sambut dia dengan kasih sayang. Pakcik sakit apa, makcik sakit apa. Itu pun dah naik dia punya maknawiyat, naik dia punya perasaan. Itu belum kita bagi ubat lagi. Sebab itu kata orang, macam doktor yang kasar, dia tak akan dapat beri kesembuhan kepada orang kerana orang tak percaya dengan dia. Dia juga akan menjadi seperti seorang pendidik yang kasar, yang cuba membaiki adab atau akhlak kanak-kanak, pasti dia tidak akan diterima. Jadi dengan kanak-kanak ni kena bagi coklat, bagi pendidikan dengan kasih sayang. Tapi kalau hari-hari duduk rotan je, budak ni jadi kerah kepala akhirnya. Dia tak buat benda yang kita larang, tapi dia tak takut dengan kita sebenarnya. Hakikat dia tak takut pun. Sebab apa tak takut? Sebab dia bukan percaya dengan kita. Dia takut dengan rotan kita. Itu yang jadi masalah pada kita. Allah telah berfirman kepada Nabi Musa dengan Harun, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Musa, Harun, pergilah kamu jumpa Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun Taut ni melampaui batas dalam kekufurannya. Kupu pelik dia ni. Dengan mengaku jadi Tuhannya, dengan zalim pada Bani Israelnya. Maknanya cukup lengkap lah orang panggil Fir'aun ni package lah. Package kezaliman tu cukup dengan dia. Ada orang setengah ni zalim ambil duit rakyat je. Dia tak pukul rakyat. Ambil zalim. Ada orang yang pasal jenis penjara orang. Duit tak ambil. Ada juga. Tapi Fir'aun ni kita kata full package. Dia bunuh orang, dia kurung orang, dia macam-macam Bani Israelnya buat ke dia. Tapi Allah kata apa? Kemudian kamu adalah berkata kepadanya dengan perkataan yang lembut. Semoga dia beringat dan takut. Surah Taha ayat 43-44. Maka kata di para ulama, kalau kita dalam agama pun kita kena berlembut. Ustaz-ustaz kalau nak tegur dengan cara baik. Jangan duk main bahasa bodoh, bahasa tak reti, bahasa jahil. Jangan. Kita ni, bahasa kita ni kadang-kadang orang tak boleh terima dah. Contohnya, bila kita nak tegur orang tak buat benda salah, kita kata, geng-geng jahil tu, mari nak ajar. Lari dia. Tapi kalau kita kata, pakcik-pakcik, tuan-tuan yang belum faham, yang belum tahu, mari sini. Yang belum boleh mengaji Quran, mari saya ajar. Kan bahasa tu lembut.
Boleh je kata, bahasa jahil. Ni bukan orang jahil, keturunan perempuan jahil, aku kena. Hai, lari orang. Mana ada orang mau ikut kita macam ni punya perangai tak? Dia kata ni ustaz ke berapa ni? Punah jane habis. Ni bahasa Kelantan sikit. Punah jane habis orang lagu ni. Jadi maka itu dia panggil, kadang-kadang fitnah kita ni, fitnah dalam agama ni sebab apa? Sebab orang ikut nafsu, itu dari sudut bahasa kira-kira. Kita tak pergi lagi kepada bahasa isi konten yang dia bawa. Kadang-kadang mari nafsu ni kita sekarang ni payah nak beza di antara Tok Bomoh dengan Tok Gomoh pun tak tahu. Kita kata ni ustaz ni sebab dia ada kopiah atas kepala, tapi rupanya bukan ustaz tapi dia Tok Bomoh. Ajaran dia cakap bomoh, duk cakap benda ni tak ada langsung, duk cakap kitab dengan sunnah yang tak ada. Jadi kalau ada Quran pun untuk jampi-jampi serampah je ada. Kita kata ini di antara perkara yang cukup berbahaya kepada kita, para pelajar sekalian. Baiklah. Kemudian apabila melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sudah pasti kebiasaannya akan ditentang dan disakiti. Kita yang kita nak suruh orang, nak larang orang ni, orang akan lawan kita. Di antara orang lawannya, biasanya kalau kita larang benda mungkar. Saya, Anas sendiri lah, pengalaman kita. Kalau kita nak suruh orang buat benda baik, orang boleh terima. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita solat. Satu kempen yang saya buat, dia panggil Projek Mega Mampu Milik. Mungkin tuan-tuan pernah dengar tak? Projek Mega Mampu Milik, iaitulah kita buat kempen solat sunat. Kempen kelebihan solat sunat. Ramai orang minat. Tapi bila kita kata tuan-tuan, kita kempen jangan berhias. Kempen jangan buat benda. Mulalah ustaz ni masuk campur orang lah. Ini peribadi saya, ikut saya lah, nak tudung tak tudung. Dia mula dah. Mula celek mata dah. Maknanya kalau nak suruh benda baik je, insya-Allah orang boleh terima. Tapi bila larang benda mungkar, ingat dia seorang pandai atas dunia ni. Ingat awak seorang ke alim. Mula dah. Maka kita sebagai ahli agama, orang yang nak didik, ibu bapa, wajib kena ada sifat sabar. Wajib kena ada sifat sabar. Apa dia sifat sabar kita tu para jemaah sekalian? Iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman. Sayyidina Luqman alaihissalam, Luqman ni orangnya tak cantik. Dia mengikut majoriti ulama dia bukan nabi. Tapi kalam hikmah dia dinukilkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah beri keizinan untuk menamakan salah satu daripada surah dalam Quran, suratul Luqman. Masya Allah. Menarik tuan-tuan cerita Luqman ni. Saya ada baru je khatam tafsir surah Luqman. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, tulis Abu Anas tafsir surah Luqman. Menarik, banyak hikmah-hikmah. Nasihat-nasihat bimbingan yang diberi oleh Luqman kepada kita. Tengok dalam ayat ini, Allah ajar. Tengok Luqman, dia nak nasihat anak dia mula dengan bahasa yang lembut. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka daripada perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ke atas kamu. Suratul Luqman ayat 17. Maka di sini para ulama mengatakan aqimis salah, suruh benda baik, menjalankan tugas, kan, ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa'mur bil ma'ruf, suruh benda baik, wanha 'anil munkar, wasbir. Bila kita nak jadi orang baik, banyak selalu godaan. Sama ada godaan tu mari daripada syaitan yang nampak, dia panggil minal jinnati wan nas, ataupun syaitan yang tak nampak, minal jin, syaitan dari kalangan jin. Kita tak nampak muka dia, tapi dia ada. Jadi kita kena kuatkan semangat. Luqman telah mengajar anak dia
perkara ini kita kata besarnya apa yang telah disebut oleh Luqman. Allah SWT juga telah memerintahkan nabinya agar sentiasa bersabar dengan kejahatan kaum Quraisy dalam beberapa ayat. Sedangkan baginda ialah imam kepada mereka yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Manusia itu mestilah menyedari akan perintah Allah, kemudian berniat untuk mentaati Allah dalam semua perintahnya, dan dia juga, yakni Allah suka kepada mereka yang membaiki keadaan dan meminta hajat kepadanya. Allah Ta'ala suka kita ni hamba Allah Ta'ala sentiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sentiasa ikut perintah Allah, dan sentiasa mengikut perintah Allah Azza wa Jalla, supaya kita jangan cuai, kita jangan lara, kita jangan lalai. Apa-apa yang tak kena, kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu taubat tu dibuka 24 jam. Kita kata kalau pintu lain tertutup, pintu taubat tak pernah tutup. Tapi ingat, pintu taubat ni kalau dah tutup, tak boleh buka lagi. Itu yang berbahaya. Pintu taubat kalau dah tutup, dia tak akan boleh buka lagi. Bila pintu taubat tutup, dia ada dua pintu. Satu dia panggil pintu individu. Pintu individu apabila seorang itu nyawa di halkum. Bila nyawa sudah di sini, orang bahasa kita panggil nazak. Kan? Orang sudah nazak. Kalau di hospital tu, doktor kata boleh buka dah wayar-wayar ni. Kan? Boleh cabut wayar dah. Nazak dah. Maka ketika itu, tertutuplah pintu taubat. Kalau dia insaf, dia nak bertaubat, dia nak apa pun, tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebab sudah tamat tempoh. Satu lagi pintu taubat yang besar akan ditutup secara lockdownnya, secara totalnya apabila berlakunya kiamat. Habislah. Jadi sekarang ni alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi pintu taubat terbuka. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu malam bagi orang yang siang tadi bersalah. Allah buka pintu taubat pada waktu siang bagi orang yang bersalah pada waktu malam. 24 jam tak pernah tutup. Yang tertutup nak taubatnya pintu hati kita apabila telah dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh syaitan dan jin di kalangan manusia dan juga jin. Na'udzubillah. Baik. Apa yang bahaya dalam masalah ini? Sekiranya semua itu dilakukan kerana mencari, nak cari glamour. Oh, dia ni berani sungguh dalam bab ingkar mungkar. Dia ni hebat sungguh dalam bab amar ma'ruf. Dia ni hebat sungguh dalam bab ibadat. Mencari glamour, nak cari kekuasaan, nak cari kedudukan. Dia panggil riak, maka orang ini sangat berbahaya walaupun dia buat benda baik. Walaupun dia buat benda baik, maka dia dalam suasana berbahaya. Jadi kita kata fitnah kepada kita dalam agama ini, orang yang buat tak baik, ahli maksiat, memang fitnah. Tapi orang yang baik, ahli ibadat juga akan difitnah. Akan diuji melalui hati. Akan diuji melalui hati. Hati kita ni ikhlas tak ikhlas. Perbuatan yang kita buat ni betul tak betul. Ini kita takut. Itu dia panggil pintu riak. Jadi kalau kita buat tak ikhlas, kita buat kerana riak nak tunjuk-tunjuk dengan orang kita punya baik, maka amalan kita sia-sia nanti. Na'udzubillah. Kemudian, apabila perkara ini dirujuk atau dikembalikan kepadanya, atau diberitahu bahawa dia telah tersilap dan tujuannya rosak. Orang bagi tahu, Syekh, Ustaz, saya rasa tak kena cara Ustaz ni. Apa nak buat? Maka dia akan mencari sebab untuk membela diri. Sepatutnya kalau salah, kita tarik baliklah. Oh, minta maaf lah Syekh. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, saya tersalah tadi. Saya tarik balik. Jarang orang sanggup tarik balik kesalahan dia. Yang ramainya mengapi-apikan penyokong-penyokong pentaksub supaya bela Tuan Syekh, dia tak bersalah. Payahlah. Sebab itulah kita tengok hari ini, jarang orang nak tarik balik kesilapan walaupun ditegur dengan cara yang baik. Kalau tegur cara berdepan, dia kata tak sopan. Kenapa tak pergi jumpa dia? Walaupun kesalahan dia secara direct. Di mana
secara direct di Facebook, di mana live, orang tengok ribu-ribu. Bila kita tegur, tak boleh. Kita pula salah. Patutnya dia tarik balik lah. Itu dia panggil hawa nafsu. Syaitan akan mula meracuni fikirannya. Awalnya dia telah memulakan pekerjaannya kerana Allah, tetapi hawa nafsunya telah menguasai dan menuntut agar dia melawan siapa saja yang boleh menyakitinya dan dianggap memusuhinya. Walau orang bukan musuh. Orang tegur kerana Allah Ta'ala, tapi dia anggap kita ni musuh. Itu yang berbahaya di dalam kehidupan kita ini. Kemungkinan dia akan menyerang kembali orang itu. Dan hal ini akan memberi kesan kepada mereka yang mempunyai pandangan atau pendapat yang berlainan. Kita ni ada pendapat, tapi pendapat kita ni berbeza dengan pendapat kawan tu. Dalam perkara furuk, dalam perkara cabang-cabang yang boleh berlapang dada. Kan? Hal ini berlaku apabila setiap daripada mereka percaya bahawa kebenaran adalah milik mereka dan hanya mereka yang berpegang dengan sunnah ataupun mereka yang berpegang dengan ahli sunnah, pemegang cok mohor mazhab Syafi'i di tangan kita, orang bawa pandangan berbeza sikit, oh salah, di-condemn, dikritik dan bagai-bagai, kita kata boleh je kalau kita nak bincang baik-baik. Sebab itulah para pendakwah sekarang ni dia kata masyarakat hari ni kalau boleh bincang, kenapa mau kelahi? Sepatutnya begitu. Tapi orang sekarang ni dia tukar pula ayat. Kalau boleh kelahi, boleh condemn, boleh jatuhkan kawan, kenapa mau bincang? Itu dia panggil permainan hawa nafsu. Orang yang kalau guna akal dengan ilmu, dia kata kalau perkara baik, boleh dibincang, kenapa mau kelahi? Tapi berikut hawa nafsu, kalau boleh kelahi, kenapa mau bincang? Lawan dulu. Kita kata inilah penyakit yang ada dalam diri kita. Kebanyakan daripada mereka telah dikalahkan oleh hawa nafsu. Melakukan segala-galanya hanya untuk mempertahankan pangkat dan kedudukan yang dimiliki mereka. Tidak lagi bermaksud untuk menjadikan kalimah Allah itu yang paling tinggi. Dan agama untuk Allah keseluruhannya. Bahkan mereka akan marah dan membenci apa yang berlainan atau khilaf dengan mereka. Kita kata benda tu khilaf, itu pandangan dia, ini pandangan saya, boleh je macam tu. Tak payah kita kelahi. Sedangkan seorang mujtahid, makna ulama yang mujtahid, yang ada ilmu, ada kepakaran itu, diberi keuzuran. Allah tidak akan memurkainya jika tersilap dalam ijtihad, bahkan diberi pahala walaupun pandangan itu tidak boleh diikuti kerana tersilap. Mana dia boleh pahala ijtihad, tapi tak pahala betul tak dapat. Manakala dia pula hanya akan meredai orang-orang yang bersetuju dengannya sahaja, walaupun orang itu seorang yang jahil, buruk niatnya, tiada ilmu dan tiada niat yang baik langsung. Tak apa, asalkan orang yang kita setuju, nafsu kita setuju, walaupun dia ni cerita yang pelik-pelik, cerita hadis palsu lah, kan? Cerita tu cerita ni yang tak masuk akal, kita kata, tak boleh. Ini orang ada karamat, inilah. Kadang-kadang kita tak boleh nak beza di antara orang yang ada karamat dengan bomoh-bomoh yang duduk kelentung orang. Yang penting dia ni bijak. Orang Kelantan kata bisa dia ni. Bisa. Dia ada karamat dah. Dia kata kalau tengok harimau tu harimau dia boleh panggil main-main. Harimau mari sini. Harimau lompat duduk kat atas tangga dia. Boleh je dia buat. Kita kata jangan. Orang dia setuju, betul belaka. Yang dia tak setuju, hawa nafsu dia tak setuju, dia salah belaka. Maka perbuatan ini menjadikannya memuji mereka yang tidak dapat pujian Allah dengan Rasul. Dan mengeji orang yang dikeji oleh Allah dengan Rasul. Siapa dia? Pembohong. Penyebar pembohongan ke atas Nabi SAW bukan kecil. Tapi dapat pujian. Sebab apa? Sebab nafsu setuju. Mereka akan memberikan ketaatan dan permusuhan mengikut hawa nafsu mereka. Bukan berdasarkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keadaan orang kafir yang hanya mementingkan hawa nafsu mereka. Mereka akan berkata, ini saudara kami, ini musuh kami. Mereka akan melihat pengikut agama Allah dan Rasulnya atau musuh Allah dan Rasulnya di manakah tempat tuju dia. Dia tengok orang yang tepat dengan dia, tak kira siapa, maka orang itu akan mendapat tempat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ وَيَكُونَ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah
dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Surah Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Biarlah semua agama itu untuk Allah Azza wa Jalla. Sekiranya agama itu bukan dikhaskan untuk Allah keseluruhannya, maka akan berlakulah fitnah. Maknanya kita buat kerja bukan kerana Allah Azza wa Jalla, maka berlakulah fitnah. Asas agama itu adalah mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi ketaatan kerana Allah dan bermusuh kerana Allah. Ibadat juga hanya bagi Allah, memohon perlindungan dengan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, taat dan segala perkara bergantung kita dengan Allah. Semua ini dilaksanakan dengan mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan semua perkara kerana Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita tengok di akhir perbincangan kita ini, di samping tindakan yang buruk itu, dia juga mempunyai sifat syubhah, iaitu menggunakan hujah agama apabila ingin membincangkan keburukan pandangan ulama lain yang dia tak suka. Ini bahaya sekali. Nah, bila kita kata orang yang kita tak suka, walaupun dia benar, dia bercakap betul, mengikut Quran dengan hadis, tapi kita guna perkataan label-label yang telah dibuat menyebabkan orang benci kepada ustaz yang tersebut. Tak boleh dengar dia tu. Tak boleh dengar. Apa yang salah dia? Dia tuduhan sudah di label sekian-sekian, jadi tak dipakai. Kita kata masya-Allah, senangnya hidup awak, kan? Awak create satu tuduhan, kamu dia labelkan orang, punahlah kawan tu. Kita kata ini satu kerusakan yang sangat berbahaya para jemaah sekalian. Maka di akhir ayat ini, kan, Allah Ta'ala sebut supaya kita sentiasa ikhlas, ketepikan kehendak hawa nafsu, utamakan perdamaian, utamakan keharmonian dalam perjalanan dakwah kita. Jadi keadaan ketika berbeza pandangan, ikutlah ilmu, ikutlah disiplin, ikutlah apa saja supaya kita selamat insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 4 dan 5, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab. Mana puak-puak Yahudi dengan Nasara itulah. Kita pun pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada Quran di tangan ni pun, kan? Kelahi juga sama kita berdasarkan kepada salah tafsiran. Orang ni tafsir macam ni berdasarkan pahaman salafus salih. Orang ni tafsir macam ni berdasarkan pahaman orang kemudian. Akhirnya dilabelkan dan dituduh macam-macam, maka berlakulah huru hara. Allahu Akbar. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya lurus, dan supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Maka inilah sepatutnya apabila berlaku khilaf, berlaku perkara-perkara yang kita rasa tak baik pada pandangan kita, maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian. Apa yang wajibnya? Iaitu kita kena berusaha sedaya upaya yang mungkin supaya kita berlaku adil. Kalau ada khilaf dengan neraca keilmuan, kalau kita tak setuju dengan orang jiran ke kawan kita pun, biarlah kita marah dengan dia kerana agama, kerana Allah. Bukan kita marah dengan dia sebab dia tak puji kita. Bukan kita marah dengan dia sebab kita hasad dengki dia kaya, kita miskin. Bukan kita marah kepada orang sebab tak ikut selera kita. Kita mengatakan itulah pengikut hawa nafsu wal iyazabillah. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, oleh kerana Ustaz Alif sudah cakap tadi, kita ada sesi tanya jawab ataupun soalan-soalan yang boleh dikemukakan, maka saya beri peluang untuk bertanya di dalam perbincangan kita ni. Dan insya-Allah untuk perbincangan yang seterusnya, siri yang ke-10 Ustaz Alif ya. Ya, ya. Kita akan masuk punca yang kedua, iaitu al-ghulu wa taqsir, melampau dan cuai dalam kehidupan beragama. Ini juga satu punca yang berbahaya. Walaupun dalam kitab ni ada satu pendek, tapi insya-Allah saya akan syarahkan. Tajuk ini tajuk penting. Al-ghulu, orang yang melampau, dia terlajak,
dan orang yang cuai, dia ketinggalan. Jadi dua-dua ni bahaya dalam agama. InsyaAllah tajuk kita akan datang melampau dan cuai dalam agama. InsyaAllah. Jadi sekarang ni kita buka kepada ruang untuk sesi pertanyaan. Silakan Ustaz Alif. Okay. Datuk ada 2 soalan setakat ni lah. Ya, Perempuan, tuan-tuan perempuan, baik di dalam Webex meeting ataupun di Facebook, kalau ada soalan boleh terus ajukan dengan membuka mic ataupun menulis di ruangan chat lah. Saya akan baca insyaAllah. Bagi soalan pertama, tadi Datuk ada sebutkan berkenaan dengan riak semua tu kan? Ya. Datuk ada soalan, bolehkah Datuk berikan perbezaan berkenaan dengan riak, sum'ah, ujub dan takabur ni? Apa beza bagi tiap satu ni? Adakah sama ataupun macam mana? Baik. Soalan kita berbeza di antara riak dengan apa, Ustaz Alif? Riak, sum'ah, ujub dan takabur. Riak, sum'ah, ujub dan takabur. Ya. Oh, panjang tu, Ustaz. Macam mana kita mau syarah tu? Dia gini ya, dalam kitab yang saya syarah tu, nama kitab Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan tengok kitab Penawar Bagi Hati ni taklah besar sangat, kecil dia. Riak, kita buat kerja nak tunjuk ke orang waktu tu. Itu dipanggil waktu tu kita buat macam kita solat. Allahu Akbar. Niat apa? Nak tunjuk orang aku ni warak. Niat nak tunjuk orang aku ni warak contohnya. Ataupun waktu kita solat ikhlas. Tapi tiba-tiba orang datang. Oh, tunduk lalu. Maka itu dia salah satu daripada cara dia. Cara dia yang cukup berbahaya. Baik. Satu lagi. Kenapa ada masalah dia? Baik, satu lagi apa tadi, sum'ah kan? Sum'ah itu. Sum'ah setelah kita buat. Setelah berlakunya ibadat. Kita pun contohnya saya solat tadi, tapi kebetulan ada orang ambil video. Ada orang rakam, kita sendiri selfie contohnya, kita tengah duduk. Kita pun post gambar kita sedang beribadat, menunggu like di bawah. Itu dia panggil sum'ah. Cari glamour. Ini juga meruntuhkan ibadat. Yang ketiga, apa tadi? Ijab bin nafsi. Itu orang panggil gila body. Dia suka orang puji dia suka, itu termasuklah. Jadi yang beza di antara riak dengan sum'ah. Riak, ketika kita beribadat itu kita berlaku. Sum'ah, lepas ibadat menunggu orang puji kita. Wallahu alam. Itu ringkaslah Ustaz Alif. Ya, Datuk. Ya, soalan kedua Datuk daripada penonton di Facebook kita ni lah. Dia tanya berkenaan dengan bagaimana nak hadapi ustaz-ustaz yang duk sebarkan lah ni, dia jadi isu sebar hadis palsu ataupun amalan-amalan yang kita rasa tak ada sandaran dalam agama ni. Macam mana kita nak hadapi individu ni dan juga orang yang taksub dengan dia ni. Macam mana kita nak hadapi itu? Itulah yang kita sebut tadi di awal tadi, penyakit ittiba'ul hawa. Orang yang ikut hawa nafsu, dia akan jadi ketaksub kepada segala benda. Sama ada kalau kita orang agama dengan penceramah dia. Kalau kita orang yang bukan orang agama, dia taksub kepada penyanyi ke, taksub pada pelakon ke, taksub pada apa pun, habis segala benda. Sebab itulah kata orang, kita nak tengok peribadi orang, kita tengok nama anak dia. Hari ni kita buka rahsia sikit Ustaz Alif. Tengok nama anak dia. Kalau anak dia nama penyanyinya, pelakon, kita tahulah zaman muda dia tu, ini cara dia. Tapi kalau anak dia nama pejuang-pejuang Islam je, kan? Nama sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita kata ini alhamdulillah orang yang baik, orang yang hebat, sebab dia masih lagi dalam suasana yang demikian. Jadi kita kena tengoklah penampilan orang itu bagaimana. Setiap orang tu ada dia punya cara. Maka kita kata
tuan-tuan dan puan-puan boleh buat penilaian lah. Kita tengok. Orang ni kalau ajar baca Quran, baca hadis, dia ni bawa cerita yang pelik-pelik, tinggallah. Kita kan ada akal. Kita boleh berfikir. Kita nak buat macam mana? Bagi kesedaran pada masyarakat. Kalau setakat kalau setakat kita nak komen, tak usahlah. Netizen, pentasuk akan serang awak lebih berat lagi. Sekarang ni pula bunyi kata ada serangan-serangan sampai ke rumah pula. Dulu serang di alam cyber, alam maya. Tapi kalau serang sampai ke rumah, ini lagi dahsyat. Sampai keluar report polis dan sebagainya, kita kata ini juga satu perkara yang tidak baik. Ada juga soalan Ustaz Alif tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi anak-anak yang tak dengar kata. Ibu-ibu dan ayah bapa kita dengan anak ni, kita dah bincang dalam CD yang lepas. Mungkin tuan-tuan pengikut ni boleh tengok, para jemaah boleh tengok balik. Kita tengok dalam ujian kita terhadap keluarga dan anak-anak. Dalam rakaman kita ada, boleh tengok balik dalam rakaman Pusat Islam, bab yang ke-6. Fitnah ujian melalui harta, keluarga dan masyarakat. Jadi kita kata, anak kita ni kadang-kadang dia jadi fitnah. Sebab apa fitnah? Kita dah didik. Kita dah asuh. Tapi pengaruh kawan-kawan, pengaruh persekitaran, pengaruh syaitan lebih kuat. Maka ibu dan bapa jangan putus harap. Kita jangan kata, aku tak pandai didik anak ke? Tak usah. Kita inilah tajuk kita, tenang dengan ujian. Allah uji kita berbagai-bagai. Ada suami diuji dengan isteri yang tak dengar kata. Ada isteri diuji dengan suami yang kerah kepala. Ada kalanya bapa diuji dengan anak-anak. Dan kita kena ingat, ada kalanya anak-anak juga diuji dengan ibu bapa yang tidak baik. Maka semua ini ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita sebagai bapa, sebagai ibu, yang pertama sekali kena memperbanyakkan munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil muhasabah, buka balik, hisab, orang panggil murajaah balik. Tengok kita dengan keluarga kita dulu macam mana. Kita dengan mak ayah kita macam mana. Kalau ada benda yang kita rasa tak selesa, kita baiki di situ dulu. Baiki di situ, insya-Allah anak-anak akan berubah selepas daripada itu. Kalau kita kata, budak ni tak dengar kata, saya hantar dia sekolah fardu ain, saya hantar tuition dia kelas motivasi, kita kena ingat macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita hantar kereta kita ke mana? Pusat aksesori. Habis tayar dia tukar, tayar besar. Nah, orang pakai tayar kereta, kita pakai tayar lori contohnya, besar tayar. Tapi sebenarnya rusak di enjin. Kereta berkilat, cermin gelap, tapi orang panggil mati tengah jalan sebab enjin yang tak betul. Sekarang ni kita balik kepada kita. Balik kepada ilmu pendidikan. Ada kalanya Allah Ta'ala nak sedarkan kita. Bila anak kita kerah kepala, kita pun murajaah balik. Kita termenung semula. Ketika itulah insya-Allah kita akan insaf. Ada benda yang tak kena kita dengan mak ayah kita. Kalau mereka masih hidup, kita balik ke rumah. Cium tangan mak. Cium tangan ayah kita. Cium dahi mak dari ayah. Minta maaf. Buka balik hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati anak kita. Supaya menjadi anak yang baik insya-Allah. Tapi kalau kita rasa tak ada apa-apa, mungkin ada benda yang tersekat. Yang Allah nak suruh kita sedar. Supaya kita kembali kepada Allah, kita baiki sama-sama. Kita baiki kita baiki keluarga kita. InsyaAllah, ibu bapa jangan putus harap, tenang dengan ujian Allah Ta'ala. Kita kata, Ya Rabbi, mu nak dengar suara aku mengadu kepadamu pagi, petang, siang, malam. Maka di antara waktu munajat yang kita kena bangun, di akhir malam. Bangunlah setengah jam belum subuh, munajat kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan berlaku perubahan yang ajaib. Kata orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri satu benda yang ajaib berlaku dalam rumah tangga kita. Saya jumpa seorang kawan. Memang dia mengadu anak dia nakal sangat-sangat. Kemudian kita minta, kalau kata saya bagi air tawar, sebotol ni habis, sekali minum je. Tapi tuan ambil tip ini. Tip bangun di akhir malam, titiskan air mata. Kerana Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tak lama lepas pada tu dia kata, Ustaz, sudah nampak, kata orang, cahaya di hujung terowong. Istilah orang ada. Cahaya di hujung terowong. Maknanya sudah nampak tanda-tanda perubahan. Dulu dia tak senyum dengan saya. Sekarang dah mula senyum.
Jadi kita runtuhkan ego kita. Aku ni mak, kau minta maaf aku. Tak apa. Kita pegang tangan anak kita, kita gosok dia. Ada apa masalah mak? Apa yang mak tak kena buat dengan awak kan? Dengan adik, dengan abang, dengan anak. Tidak masalah. InsyaAllah ada satu benda ajaib yang Allah Ta'ala akan tunjukkan. InsyaAllah. Baik, Ustaz Alif, silakan. Lari lagi. Okey, soalan lah tu berkenaan dengan solat lah. Okay. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya musafir solat jamak takdim isyak dalam maghrib. Ya. Jadi bolehkah saya terus solat witir selepas solat takdim tadi? Yang ni masih lagi dalam waktu maghrib. Alhamdulillah, kata di para ulama Islam, waktu solat witir selepas solat isya. Waktu solat witir bila? Setelah solat isya. Jadi kalau kita solat jamak takdim, kita dah solat maghrib dan isya dalam waktu maghrib, bermakna kita tak akan lagi solat isya. Sebab kita dah solat kan. Maka ketika itu berlakunya witir. Boleh kita solat witir dan kita meneruskan perjalanan naik atas bas, tidur sampai ke stesen ataupun naik kapal terbang. Boleh ya kita tidur, alhamdulillah. Okay. Jadi ada orang nak minta penawar bagi hati, tuan-tuan tengoklah dalam rakaman saya, kita syarah kepada kita penawar bagi hati ada 30 siri kuliah dengan satu hari insya-Allah mudah-mudahan berubah hati kita insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz Alif. Kita akan sambung lagi siri yang terakhir dalam buku kita ni dalam siri akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Datuk perkongsian yang diberikan kepada kita pada pagi ini. Semoga kita boleh mengambil istifadah daripada apa yang telah Datuk sampaikan dan aplikasikan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Semoga segala apa ujian yang Allah berikan kepada kita dapat hadapi dengan tenang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada siri yang akan datang. Dan meskipun buku ni dah habis, InsyaAllah kita akan teruskan dengan kupasan buku yang baru insyaAllah. Jadi mari sama-sama kita doakan perancangan kita ni akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.